Boleh dengar voice clear tak? Assalamualaikum. Tes suara tes. Subhanallah. Subhanallah. Okay. Siapa yang dah masuk ni boleh komen suara jelas ke tak jelas. Jelas, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tak jelas bagi tahu InsyaAllah. Jadi insyaAllah lagi seminit insyaAllah kita akan mulakan. Jadi sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. 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 Okay, kita tunggu lagi. InsyaAllah sama-sama kita bersalawat sambil menunggu. Mudah-mudahan berkat salawat kita kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka insya-Allah kita akan dipermudahkan mendapat syafaat baginda di akhirat nanti insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. 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 Sambil tunggu kita boleh sama-sama berselawat. Mudah-mudahan usaha kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, Allah pandang dan Allah nilai dan jadikan sebagai amalan kita. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. 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 Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita mula insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat semua, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada malam ini, pada hari ini kita akan bahaskan, insyaAllah sama-sama berkongsi tentang hijrah milenial ataupun tips hijrah milenial di era, kita panggil, kalau era kita sekarang ni era digital, era moden. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita perlu tahu dulu apa itu definisi hijrah. Kita biasa dengar hijrah, tapi kita mesti faham balik, ingat balik apa itu hijrah, definisi hijrah. Jadi salah satu definisi hijrah yang boleh kita ertikan iaitu berpindah.
Berpindah. Berpindah dari mana? Boleh jadi berpindah tu daripada suatu tempat kepada suatu tempat yang lain. Jadi ataupun berpindah itu daripada kegelapan kepada cahaya hidayah Allah, minaz zulumati ilan nur, ataupun daripada kejahilan kepada cahaya petunjuk Allah. Atau kita boleh ertikan dengan mudah, hijrah itu daripada buruk kepada menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan kita semua pastinya mengharapkan ataupun mengimpikan agar menjadi seperti itu. Betul tak? Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi untuk itu hijrah ni tak mudah. Hijrah daripada kegelapan kepada cahaya Allah itu tidak mudah. Bukan mudah. Kerana semua orang akan mendapat ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya orang-orang yang sedang dalam proses hijrah. Dan kalau kita tengok hijrah ini memang ada ujian-ujiannya. Khususnya di generasi ini, di generasi kita panggil generasi millennial. Nanti saya terangkan apa maksud millennial. Okey. Jadi hijrah ni kalau kita tengok sejak pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa dipanggil hijrah? Bermula daripada zaman Rasulullah. Sebelum Rasulullah dilantik menjadi rasul, kita semua tahu bahawa masyarakat jahiliah pada zaman tu memang sangat-sangat jahil, penuh dengan minum arak, riba, rompakan, setiap berlaku benda-benda gitu. Tapi selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, maka Rasulullah telah mendapat wahyu untuk menyampaikan, yakni Rasulullah berjaya memisahkan antara kegelapan dan cahaya hidayah Allah, menanamkan tauhid. Yang mana kita tahu Rasulullah berdakwah ni tersembunyi selama 3 tahun. Secara terang-terangan 10 tahun di Mekah dan 10 tahun lagi di Madinah. Sebelum Nabi berhijrah, masa Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah pun macam-macam halangan, cabaran. Tu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita pun memang ada. Dalam proses hijrah ni memang akan ada cabaran, halangan untuk diri kita sendiri. Sebab kita insan yang lemah, tak lari daripada melakukan kesilapan, dan kita pun adalah manusia yang sangat-sangat lemah, yang semua perlukan peringatan, kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi milenial ni apa? Apa yang kita faham dengan milenial? Okey. Jadi milenial ni ialah satu golongan, yang mana umur dia ni sekitar 20 hingga 40 tahun. Termasuk diri inilah. Okey. Maka kita perlu tahu dululah apakah di antara ujian dan cabaran yang menyulitkan kita, yang menyukarkan kita untuk hijrah. Menyulitkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh dengar Lebih mudahnya saya singkatkan antara cabaran dalam kita proses hijrah ni, saya singkatkan kepada 4F. Okey. Sebagai pelajar, kalau ustaz saya dia pesan, kalau kita menuntut ilmu, lebih eloknya kita sediakan buku catatan, pen. Bolehlah kita catat, sebab kita ni pelupa. Okey. 4F. F yang pertama ialah food. F-O-O-D, food. Okey. F yang kedua ialah fun. F-U-N, fun. F yang ketiga ialah fashion. Fashion lah. Dan F yang keempat ialah Facebook ataupun social media lah. Media sosial. Jadi insya-Allah kita akan pergi satu persatu cabaran-cabaran dalam proses hijrah. Sebelum kita pergi kepada tajuk asal kita.
Okey, adik. Jadi bila sebut berkenaan dengan cabaran-cabaran dalam proses hijrah ni, yang pertama tadi saya katakan food. Okey. Kita tengok hari ni betapa banyaknya antara kita yang tidak mempedulikan makanan yang kita makan itu. Sama ada halal atau haram yang masuk ke dalam perut kita. Kemudian tumbuh menjadi darah daging kita. Padahal ini juga boleh mempengaruhi doa kita, ibadah kita. Sama ada diterima, dikabulkan ataupun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita pandang remeh benda-benda sebegini. Tak? Jadi pernah satu ketika ada seorang yang berdoa berterusan kepada Allah Taala. Namun dia merasa doa dia tu tidak dikabulkan. Maka dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkannya, bagaimana mungkin doa boleh dikabulkan oleh Allah sementara apa-apa yang ada pada tubuhnya itu adalah barang-barang yang haram, daripada perkara-perkara yang haram. Jadi hati-hati. Kalau kita ingin menjadi peribadi yang lebih baik, yang lebih mendekatkan diri kepada Allah untuk berhijrah ni, maka biasanya ciri-cirinya adalah kita perlu memperhatikan setiap yang masuk ke dalam perut kita, setiap yang menjadi darah daging kita, sama ada halal dan haram. Halal dan haram ni bukan hanya berdasarkan berdasarkan jenis dia atau zat dia sahaja, bahkan cara kita memperolehi juga amatlah perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita lihat, kalau kita baca sejarah orang-orang soleh yang terdahulu, okey, para isteri mereka biasanya akan kata macam ni pada suami-suami mereka. Dia akan kata gini, wahai suami, nanti bila pergi kerja, kami kuat untuk menahan kelaparan. Akan tetapi kami tidak kuat untuk menahan dari panasnya api neraka. Jadi kat sini hikmah apa yang dibicarakan oleh isteri-isteri para soleh ni ialah jadi para isteri ni dia memberi sokongan dan dia memberi semangat kepada suami mereka dalam mencari nafkah. Dan dalam mencari nafkah supaya suami mereka ni sentiasa membawa pulang harta ke rumah, memberi makan dan minum anak-anaknya di rumah dengan harta yang halal, dengan harta yang Allah redha. Jadi kita tengoklah kehidupan para soleh. Jadi isteri dia sentiasa menyokong serta memberi nasihat supaya sentiasa suami mereka membawa pulang makanan-makanan ataupun rezeki yang halal, yang mana rezeki itu nanti akan menjadi darah daging kita dan anak-anak kita. Dan daripada situ juga akan membentuk peribadi seorang Muslim. Jadi begitulah sahabat-sahabat sekalian. Kerana kalau suatu yang haram masuk ke dalam tubuh, satu yang haram masuk ke dalam tubuh kita, salah satu efeknya ialah sukar untuk kita menuju kepada kebaikan. Sukar untuk kita mendengar kebaikan. Kadang-kadang kita rasa, contoh kalau ada yang menegur kita, kita akan sulit untuk menerima. Kita akan payahlah untuk terima. Jadi dan membuatkan kita juga sulit untuk menjadi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di asbab makanan ataupun sumber makanan yang haram, ataupun yang Allah tak redha. Maka jomlah kita muhasabah. Kalau sekiranya ada suami atau ada anak-anak yang tidak taat kepada Allah, kita muhasabah balik. Kita muhasabah balik, apakah ada makanan atau minuman yang haram masuk ke dalam perut kita, perut mereka. Kita muhasabah balik. Kita tak tahu tak. Sebab itulah hari-hari kita kena macam umi saya ada pesan, setiap kali sebelum tidur tu kita muhasabah diri kita balik.
Apa dah aku buat daripada pagi kita bangun sampai nak ke tidur tu? Apa yang kita buat? Jadi, maka cabaran yang pertama yang perlu terus kita waspadai, yang perlu kita hati-hati untuk kita mencari jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi muslimah sejati, untuk menjadi muslim yang terbaik ialah perhatikan betul-betul. Pastikan apa yang kita dapat, apa yang ada dalam tubuh kita, apa yang kita makan, apa-apa yang ada dalam diri kita, semuanya adalah barang-barang ataupun makanan yang halal, yang bukan yang haram, yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, food itu adalah cabaran yang pertama yang harus kita hati-hati dalam proses hijrah. Biasalah. Okey, kemudian cabaran yang kedua. Cabaran yang kedua adalah, yang kedua tadi apa? Fun, kan? F-U-N, fun. Fun ni lah. Fun ni bahasa Inggeris kan? Bahasa Melayu dia seronok-seronok, happy-happy, suka-suka, suka buang masa, membazir masa. Kita lah tu, termasuk saya. Padahal, setiap waktunya bagi seorang Muslim, bagi seorang mukmin adalah sangat-sangat berharga. Makanya di dalam Islam ni seringkali Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan nama waktu, wal asr. Salah satunya lah. Dan banyak sekali. Contohnya wadduha dan sebagainya. Banyak kan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah atau berjanji dengan nama waktu. Apa dalil? Di sini menunjukkan bahawasanya waktu ini sangat luar biasa. Sampaikan Allah berjanji dengan waktu. Tidak boleh kita abaikan. Tidak boleh kita buat main-main. Banyak sekali dari para milenial, kita lah golongan 20 hingga 40 ni, para milenial atau teman atau sahabat-sahabat semua, bukan, tapi insya-Allah lah bukan kita ya. Allah, mudah-mudahan bukan kita. Tak termasuklah. Mengira bahawa waktu itu panjang. Masih panjang. Tapi hakikat waktu itu apa? Hakikat waktu itu terus berjalan. Waktu terus berjalan. Berjalan. Dan tidak akan pernah kembali. Sebenarnya, makin hari, okey, kita kata, contoh ada orang birthday. Sama kita akan wish, semoga panjang umur. Okey, sebenarnya, makin bertambah usia, makin pendek ataupun makin dekat kita kepada kematian. Menuju Allah, kematian. Itu yang sebenarnya. Mungkin dia doa tu adalah untuk panjang umur di sini membawa maksud keberkatan dalam umur. Panjang umur di situ membawa maksud keberkatan dalam umur dia. Jadi, seorang mukmin dia kena faham betul bahawa setiap waktu yang dia lewati adalah waktu dia lebih dekat nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fun itu main-main, buang masa atau membazir masa yang tidak ada gunanya. Maka dia tidak akan melakukannya lah sebagai seorang Muslim. Dia tak akan bazir masa gitu saja. Sebab kita tahu bahawasanya di akhirat nanti semua benda akan dihisap, semua benda akan dihitung, termasuklah masamu. Kemanakah yang kamu gunakan? Untuk apakah yang kamu gunakan? Berapa banyak dakwah yang kamu pernah buat? Dan sebagainya lah. Jadi seharusnya sahabat-sahabat sekalian, bahawa apa yang kita jalankan dalam kehidupan kita, ni nasihat untuk diri saya jugalah, bahawa semua adalah bahagian daripada ibadah. Bukankah Allah menciptakan kita? Kata Allah dalam surah Al-Dhariyat ayat 56 yang membawa maksud, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ibadah tu luah pengertian je. Luah, skop pengertian ibadah ni luah. Bukan hanya masjid, bukan. Tapi skop ibadah ni luah dalam kehidupan kita. Okey, sahabat-sahabat semua, kalau nak tahu, sahabat-sahabat bekerja sehari-hari itu merupakan ibadah. Sahabat-sahabat belajar juga adalah ibadah.
peranannya sahabat-sahabat, contoh sebagai isteri, adalah juga sebahagian daripada ibadah. Sahabat-sahabat menjalankan fungsi sebagai seorang suami, contoh, dengan baik, adalah sebahagian juga daripada ibadah. Jadi, sebelum kita melangkah, kita bertanya dulu pada diri kita. Kita tanya, buat koreksi diri, tanya, adakah apa yang saya lakukan ini adalah ibadah kepada Allah ataupun sebaliknya? Muhasabah. Okey. Jadi, macam mana caranya? Macam mana cara kita nak tahu apa yang kita buat tu adalah ibadah? Okey. Sebelum mulakan sesuatu, antara cara dia lah, sebelum kita nak mulakan sesuatu perkara, sesuatu kerja, eloklah. Nabi pun ada bersabda juga, eloklah kita mulakan pekerjaan kita itu dengan membaca basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Untuk menentukan adakah ibadah kita itu, lakukan itu adalah ibadah ataupun tidak. Jadi, kerana dalam ada juga hadis Nabi. Hadis Nabi ini hadis Nabi yang ditulis di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Syarah Matan Ummul Barahin dengan bahasa Melayu karangan Syekh Muhammad Zain Ibnu Al-Faqih Jalaluddin. Hadisnya berbunyi, kullu amrin zi balin la yabda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Yang bermaksud, setiap pekerjaan yang ada cita-cita tiada dimulai di dalamnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kurang berkatnya, ataupun nak mudah faham, sia-sia lah. Sebab tak mula dengan nama Allah. Lepas tu Ustaz Ana Al-Fadil Ustaz Basdi, dia pun pernah bagi tahulah, katanya cara untuk kita membezakan adat dan ibadah adalah niat kita. Jika kita buat sesuatu itu niat kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah yang adat akan menjadi ibadah. Yang awalnya biasa-biasa sahaja, tak mendapat pahala, jadi mendapat pahala disebabkan niat kita buat kerana Allah. Contohnya mandi. Mandi ni perkara yang harus. Nak mandi boleh, tak mandi pun tak boleh, tak apa. Tapi kalau kita mandi tu, kita mulakan, ya Allah, aku mandi kerana nak beribadah kerana-Mu, ataupun apa-apa saja niat yang menuju pada Allah, insya-Allah setiap air yang jatuh tu akan mendapat pahala lah. Kita akan mendapat pahala, insya-Allah. Ada sahabat-sahabat, okey. Ketika sahabat-sahabat sedang bekerja, ketahuilah bahawasanya sahabat-sahabat sedang berjihad fi sabilillah. Kalau niatnya betul. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan sahabat-sahabat sekalian, termasuk diri saya, barang siapa yang bekerja demi memberi makan atau memberi nafkah kepada kedua orang tuanya, ketahuilah dia sedang jihad fi sabilillah. Barang siapa yang bekerja untuk memenuhi keperluan anak-anaknya dan sedang jihad fi sabilillah, dan dia adalah sedang jihad fi sabilillah. Barang siapa yang bekerja agar dia tidak meminta-minta, maka juga dia termasuk jihad fi sabilillah. Masya-Allah. Kata-kata ni membuatkan saya semakin bertenaga, insya-Allah, biiznillah. Jadi bila sahabat-sahabat kerja dengan sungguh-sungguh dan niat dan dengan niat yang betul, maka insya-Allah itu adalah bahagian dari jihad fi sabilillah. Tapi kalau niatnya tak menepati syarak dan selain daripada niat yang baik, maka kerja tu akan sia-sia. Tiada keberkatan yang paling kita takuti ialah membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadzu billah, na'udzubillah min zalik. Baru-baru ni mungkin ada satu isu, mungkin ramai sahabat-sahabat yang dah tahu, berkenaan dengan isu grup
isu grup Facebook riak tu. Riak, saya pun tak ingat. Jadi apa yang dia buat tu melanggarlah syariat. Jadi larilah. Okey. Jadi kalau nak hijrah, kita kena hati-hati. Kena hati-hati. Hati-hati yang kedua ialah fun. Hati-hati kepada fun, keseronokan, buang masa. Ya, riak apa hari ni, betul-betul. Grup riak apa hari ni. Jadi nama grup tu pun macam maksudnya nama grup tu pun tak molek dah. Macam gitulah, tak molek dah. Kita kadang-kadang kita sebut riak. Benda yang tak biasa, lama-lama kalau kita buat-buat jadi biasa. Padahal riak tu sesuatu yang Allah marah, penyakit hati, menyebabkan amalan-amalan kita tak diterima. Na'udzubillah lah. Jadi kalau nak hijrah ni, hati-hati yang kedua adalah fun. Hati-hati dengan yang namanya fun, keseronokan. Main-main, mensia-siakan waktu. Hati-hati dengan apa di dalamnya. Kerana kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tu. Itulah yang kedua, fun. Okey, so yang ketiga ialah hati-hati juga. F yang ketiga ialah hati-hati juga dengan cabaran dalam proses hijrah kita ni adalah fashion. F yang ketiga ialah fashion. Terutamanya di sini adalah kepada para wanita. Para wanita, para muslimah yang saya hormati sekalian, termasuk diri saya. Maka kita tahu para wanita ni bahawa ujian dalam berpakaian ini amat luar biasa. Biasalah kita. Tak. Orang-orang luar sana, moga tak termasuk kita lah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Berlumba-lumba untuk mempercantikkan dirilah. Biasanya perempuan ni memanglah dia ingin kelihatan cantik. Itu fitrah. Itu fitrah setiap wanita. Kang. Dengan baju yang bermacam-macam, berfashion-fashion, dengan fashion yang bermacam-macam. Ini juga ujian dalam proses hijrah kita. Jadi, Ana ingat kalam Murabbi Ustaz Aziz, dia kata, umat Islam ni dia kena ada stand dia sendiri. Umat Islam ni dia kena ada stand dia sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya kena ada pendirian. Okay. Jadi, padahal Allah Subhanahu sudah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang membawa maksud, wahai dujukan kepada muslimah sekalian lah, labuhkanlah jilbabmu ke seluruh tubuhmu supaya kamu mudah dikenal sehingga kamu tidak diganggu. Jadi cabaran kita ataupun cabaran orang-orang yang dalam proses hijrah juga salah satunya adalah pakaian. Pakaian. Maju mundur, kadang-kadang kita naik. Yalah, iman kita naik, kadang-kadang turun. Nak pakai doa tudung, nak pakai doa. Lepas tu tak apa ke pakai gini. Tak buat, nak ikut macam gini lah, nak pakai macam gini lah. Ni orang pakai gini tudung, nak pakai gini lah, gini. Pada tu, kita pun mari juga. Nak pakai doa tudung. Lepas tu, kita mari. Gana nak pakai tudung macam hak Allah suka, hak Allah redha. Biasalah kita dalam proses hijrah. Tak. Jadi tapi tak apa. Tapi tak apa. Tak ada masalah. Semua tu adalah proses. Proses. Di mana yang penting, wahai muslimah sekalian, buka minda, buka hati. Yang penting adalah kita berada dalam lingkungan yang soleh dan solehah. Sebab kita nak memantapkan diri menjadi lebih baik. Kita nak menuju akhirat. Okey, duduk dalam kalangan orang-orang yang soleh. Cari sahabat-sahabat yang soleh. Doa selalu. InsyaAllah berkat usaha kita, mudah-mudahan segala cabaran-cabaran dalam proses hijrah itu kita boleh atasi, kita boleh lalui, kita boleh jalani dengan tenang dan kuat dan sabar. Ingat, setiap apa yang kita buat kerana Allah itu adalah perjuangan. Perjuangan akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Takkan sia-sia. Memang dunia ni tempat berpanas-panas. Dunia
dunia mukmin wal jannatu kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang Islam. Sebab apa kita kata penjara? Sebab sinilah nak kena tutup aurat, sinilah nak kena jangan minum arak, sinilah nak kena jangan mencuri, jangan ni. Semua larangan banyak. Tapi balasan dia adalah syurga. Akhirat nanti adalah syurga. Kita akan dapat syurga. Sebab itulah sijnul mukmin wal jannatu kafir. Dunia ni syurga bagi orang-orang yang kafir. Sebab apa? Dia bebas. Nak pakai tudung boleh. Tak pakai tudung boleh. Nak merampok mencuri boleh. Nak berzina boleh. Tak. Tu orang kafir. Sebab tu kata ni adalah syurga. Dunia adalah syurga mereka. Syurga kita yang abadinya di sana. Ingat, sabar. Untuk diri saya jugalah. Jadi cabaran yang ketiga ni kita kena hati-hatilah. Fashion. Hati-hati deh. Untuk diri saya juga. Kadang-kadang kita ada gaya fashion kita tak. Jadi walaupun macam tu, kita kena tetapkan kita ada gaya fashion kita sendiri sebagai seorang muslimah yang sejati, sebagai wanita Islam, sebagai role model. Seperti yang Nabi ajar, seperti yang ditunjukkan oleh para isteri Nabi. Jadi kita ada cara pakaian kita sendiri. Macam Ustaz Aziz kata tadi, murabi, kita ada stand kita sendiri. Umat Islam ada stand kita sendiri. Yang mana tudung ni ataupun pakaian-pakaian yang menutup aurat ini adalah sebagai pelindung. Sebagai bukan penghias, tapi sebagai pelindung. Sebagai penanda bahawasanya kita sebagai wanita yang mulia, wanita yang berwibawa dan wanita yang terhormat, yang ada pendirian. Bukan senang-senang. Bukan macam bola, insya-Allah. Jadi itulah maksudnya, kena jagalah aurat, jaga pakaian, biar mengikut syariat, biar menepati syariat. Berfashion tu jangan tabarruj. Seperti dalam Al-Quran pun ada kata, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Janganlah kita bertabarruj seperti mana orang-orang yang jahil, melampaui batas lah, sampai menjolok mata. Contohnya pakaian tu terang sangat. Lepas tu tutup aurat ni dia kena ada syarat-syarat dia pula. Contoh tudung mestilah melepasi dada. Apa lagi? Baju tidak ketat, tidak longgar. Tidak ketat. Apa lagi? Tidak jarang. Macam itulah. InsyaAllah. Kita niatkan, aku berpakaian ini kerana Allah, dan niatkan masa kita pakai baju tu ataupun masa kita mula-mula tutup aurat tu, kita niatkan supaya orang-orang yang melihat kita, mereka yang melihat kita juga mendapat hidayah asbab pemakaian kita. Jadi lebih seronok untuk berpakaian muslimah solehah. So itu yang ketiga, fashion. So kita dah dapat 3. Yang pertama, food. And yang kedua, fun. Yang ketiga ialah fashion. Okey, kemudian yang keempat, F yang keempat adalah kita kena hati-hati dengan ujian ataupun cabaran dalam proses hijrah ni, yakni adalah Facebook ataupun media sosial lah. Media sosial. Jadi kita tahu bahawa media sosial ni pada hari ini sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat kuat pengaruh dia lah. Nak musim PKP, semenjak PKP ni lagilah tinggi tak. Macam-macam perkara-perkara baru yang ada di media sosial. Kita ada yang sekarang ni adalah TikToknya. Tak apa. Apa bagi saya, kalau bagi saya lah, kalau kita tak kuat, jangan mainlah TikTok. Tapi perlu ada juga segolongan para pendakwah yang perlu ada TikTok supaya apa? Supaya mereka tahu apa yang sedang berlaku dan mereka dakwah ikut tu juga. Tak? Sebab kita sayang masyarakat kita sangat-sangat, masya-Allah. Kadang-kadang membuka aib sendiri. Na'udzubillahi min zalik lah. Kita tak tahu tak. Jadi kita doakan supaya mereka semua ni dapat hidayah, supaya mereka semua ni Allah fahamkan tentang agama. Hati-hatilah.
Jadi boleh jadi pada media sosial tu boleh jadi kita boleh buat amal jariah. Dan boleh jadi juga pada media sosial tu dosa jariah. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Jadi sebelum kita nak posting sesuatu, kita nak siarkan sesuatu ataupun nak share sesuatu tu, kita fikir dulu. Kita fikir dengan wahyu, jangan dengan nafsu. Fikir dengan wahyu. Fikir dulu sebelum posting. Sama ada benda tu okey ke tak. Allah redha ke tak. Kerana apa pun yang kita posting, apa yang kita share tu akan abadi di Facebook. Di Facebook. Abadi abadi sekejap je lah. Maknanya gitu. Makanya kita semua ni, kita semua sahabat-sahabat dalam proses hijrah, jadikan media sosial, saya selalu tekankan benda ni, jadikan media sosial, apalagi khusus kepada wanita-wanita yang kadang-kadang Facebook lah tempat dia luah perasaan, tempat dia ngadu tentang keluarga dia, sehingga membuka aib family dan sampai tahap membuka aib sendiri sebenarnya. Kita sedang membuka aib sendiri sebab bila kita buka aib orang, automatik aib kita juga terbuka. Jadi dan sebagainya lah. Jadi kita perlu hindarilah perilaku sebegini. Jadi macam mana kita gunakan media sosial tu, media sosial yang hanya di hujung jari je tu, sebagai amal. Sebagai amal-amal jariah kita, insya-Allah. Sama-samalah saya pun. Jadi banyak. Lagi bagus, cuba kita optimis, kita positifkan. Memanglah Yahudi yang mencipta Facebook, media sosial semua ni. Tapi kita gunakan, kita perjuangkan untuk berdakwah dalam tu. Kita guna sebaiknya, kita guna dengan cara yang baik. InsyaAllah lah, sebab kita semua nak masuk syurga. Kita semua nak mempertahankan Islam. Itulah tujuan hidup. Kita bukan, kita nak semua. Mungkin ada yang hidayah dia belum sampai. Kita tak tahu akhir kita macam mana. Boleh jadi orang yang kita nampak hari ni jahil akan datang insya-Allah dapat hidayah sebab daripada apa yang kita share, apa yang kita dakwahkan. Mana tahu kita tak tahu semua tu. Semua tu kerja Allah. Kerja kita ialah usaha untuk mengajak orang-orang lebih dekat dengan Islam, ataupun mengajak orang yang bukan Islam, masih belum Islam, masuk ke dalam Islam, insya-Allah. Jadi sahabat semua, jadi itulah antara 4 cabaran dalam proses hijrah. Okey, jadi apa yang ingin saya tekankan di sini adalah bahawa semua dari kita tidak ada yang bersih daripada dosa. Semua daripada kita tidak ada yang suci daripada dosa. Tak ada. Tak. Semua dari kita penuh dengan dosa. Hari-hari buat dosa. Okey, seperti mana tapi Rasulullah pernah ingatkan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda untuk sahabat semua, untuk kita semua, untuk semualah. Hadis ni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW apa? Rasulullah kata setiap manusia melakukan dosa, dan yang paling baik di antara kamu adalah yang mau bertaubat. Kalau tak silap hadis dia, kullu bani adam lahu khata' wa khairu khata' at-tawwabun, wallahu alam. Dia hadis ni riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Jadi nampak tak? Dari kita semua ni Rasulullah kata tak ada seorang pun yang sempurna, yang suci, tak ada seorang pun yang bersih daripada dosa, tak ada. Yang ada adalah kita manusia ada dosa, namun yang terbaik apa kata Rasulullah? Yang terbaik adalah kita ada dosa, namun kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang Ghaffar, Maha Pengampun. Dan sahabat-sahabat semua, hati-hati juga. Hati-hati, biasanya syaitan ni akan bisik, akan kata bahawa ke kita, buat napa gak hijrah, buat napa gak berubah, dosamu banyak dah, tak payah berubah lah, Allah tak terimanya kalau mau bertaubat, banyak sangat dosamu ni, mu teruskan je buat dosa gini-gini, baik mu buat dosa sama, buat dosa lagi-lagi semua tu. Jadi biasanya antara bisikan lain
Buat napa hijrah kayak gini, orang kata kamu muallim lah, nak dekat mati lah, gini-gini. Mu tak layak hijrah, mu tak layak buat kebaikan dan sebagainya. Jadi tapi sahabat-sahabat kena ingat bahawa semua bisikan syaitan itu telah pun dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman Allah. Sahabat boleh tengok dalam surah Az-Zumar ayat ke-53. Surah Az-Zumar ayat ke-53 yang dan mana firman ini insya-Allah boleh menguatkan kita untuk terus berhijrah. Okey. Jadi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni? Itulah yang membawa maksud, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya, sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, Allah ya Ghaffar. Luas pengampunan Allah, sangat-sangat luas. Walaupun sebesar mana dosa kita, Allah tu sangat-sangat pengampun. Allah sangat kasih dan sayang untuk hamba-hamba Dia. Meski hamba Dia banyak melakukan dosa, rahmat Allah tetap menurunkan rahmat untuk Maha Pemurah Allah tu. Allah Maha Kaya, Allah tetap memberi rezeki. Walaupun hari-hari kita buat dosa, Allah tetap mengurniakan kita pelbagai nikmat yang kalau kita hitung tak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah, banyak nikmat Allah. Jadi malulah, kita patut malu dengan Allah. Patut malu dengan Allah. Sedangkan kita nak solat taubat hari-hari pun tak. Bahkan seminggu sekali pun jarang. Sebulan sekali mungkin ada lah. Mudah-mudahan kita semua mendapat kebaikan. Mudah-mudahan kita semua memperoleh hidayah dalam proses berubah, hijrah ke arah yang lebih baik. Baru-baru ni kita juga dikejutkan dengan satu isu lagi. Isu ni sangat menyedihkan. Sebenarnya isu ni lama dah, cumanya mungkin tak dibesarkan lagi. Tapi baru ni memang nampak sungguhlah isu ni, yakni isu sugar daddy. Saya rasa ramai yang tahu. Sugar daddy ni maksudnya orang perempuan macam mana saya lupa. Sugar daddy tu merujuk kepada suami orang. Sugar baby. Sugar baby tu adalah seorang perempuan yang sanggup. Saya tak ingat. Okay, boleh baca seterusnya lah di Google ke, bertype sugar daddy. Na'udzubillah lah. Semoga kita terlindung daripada semua-semua tu. Sebab dunia hari ni tanpa batasan, tanpa sepadan, bahar gambang. Orang Gandu kata bahar gambang je. Gitu. Jadi itulah pentingnya hidup dalam bi'ah salihah. Sentiasalah carilah jemaah-jemaah, carilah jemaah-jemaah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikutlah jemaah apa, yang penting dasar dia ialah menuju redha Allah, mencari redha Allah. Carilah kok mana pun supaya apa, supaya kita ni terus diingati, supaya kita ni terus dibimbing. Kita hari-hari penuh dengan cabaran mental, stres, membuatkan kita jadi kadang-kadang putus asa. Membuatkan kita jadi putus asa hidup tak. Jadi carilah sahabat-sahabat yang mana boleh meningkatkan lagi keyakinan kita kepada Allah. Boleh mengingatkan kita lagi kepada Allah bahawasanya apa yang kita buat tu, kalau kita buat kerana Allah, ia tak sia-sia, takkan membuatkan kita putus asa. Itulah kita. Mungkin kita ada, kita pernah ada masa silam. Tapi jangan sangka, ada satu kata-kata ni, macam mana? Jangan kamu sangka orang jahil itu selama-lamanya jahil. Dan jangan kamu sangka orang yang baik itu selama-lamanya baik. Jadi maknanya di sini setiap orang tu boleh berubah. Yang penting kita doa sama dengan doa. Kita tahu kan doa yang Nabi ingatkan kita.
Allahumma ya muqallibal qulub. Ada satu lagi, Allahumma ya musarrifal qulub. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, yang maha membolak-balikkan hati-hati manusia. Tetapkanlah hati aku dalam ketaatan, wa ala ta'atik, atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Doa ni biasanya orang amal selepas kita baca tahiyat akhir fil alamin innaka hamidun majid, sebelum kita memberi salam. Amal macam-macam. Zikir-zikir perlu amal. Itulah kita, sumber kekuatan kita Allah je. Jadi kita kena rujuk Allah semua, kena bergantung harap bergantung harap semata-mata kerana Allah. Untuk Allah, bergantung harap ke Allah. InsyaAllah kekuatan tu akan datang, ketenangan tu akan datang. Sebab tu Allah kata, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, hati akan tenang. Jadi InsyaAllah, semoga InsyaAllah perkongsian saya pada malam ini cukup sampai di sini. InsyaAllah kita akan bertemu kembali selepas ini, InsyaAllah. Mohon maaf segala kekurangan datangnya daripada kelemahan diri saya, dan sekali yang lebih itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disandarkan kepada saya yang lemah ini. Dan perkongsian saya pada hari ini juga saya tujukan untuk diri sendiri. Kita banyakkan doa, semoga apa yang kita dengar malam ni ada rahmat, ada malaikat rahmat yang memayungi kita. Seperti mana kita tahu kan, setiap orang yang menuntut ilmu ataupun orang yang berada di majlis ilmu tu akan dinaungi mereka ni dengan sayap para malaikat. Masya Allah, Masya Allah. Masa ni lah antara waktu mustajab doa. Jadi banyak-banyak kita nak doa untuk kesihatan, doa untuk mendapat syafaat Nabi, untuk dapat minum telaga Kausar daripada tangan Rasulullah SAW. InsyaAllah, Masya Allah, sekejap je dok. InsyaAllah kita akan bertemu selepas ini. Jangan lupa share video, InsyaAllah. Apa yang kita buat ni, mudah-mudahan kita tak tahu, kita bukan mengharapkan like, bukan mengharapkan komen semua tu, cuma mudah-mudahan apa yang kita share ada orang dengar dan dapat manfaat. Sebab kita share, dapat hidayah untuk dia, daripada doa ataupun lemah untuk hijrah, dari semakin kuat untuk hijrah. Dan saya pun untuk kekuatan diri saya juga, saya share malam ni. Tajuk ni memang kena untuk diri sendiri juga. InsyaAllah, mudah-mudahan kita istiqamah, istiqamah insyaAllah. Jadi aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang mendengar. Jazakumullahu khair. Jangan lupa boleh infak. Nak tahu infak melalui akaun mana, boleh singgah di page I Am Muslim Outdoorian, insyaAllah ada kat situ. Wallahu ta'ala a'lam. Jumpa lagi insyaAllah.